Kemelut Bersatu berhubung pembekuan akaun parti itu oleh pihak berkuasa mengundang persoalan mengenai status Akta Pendanaan Politik. Sekian lama pelbagai pihak bersetuju akta itu perlu diperkenalkan, namun ia masih belum menjadi kenyataan. Dengan 6 negeri bakal mengadakan pilihan raya tidak lama lagi, desakan akta itu segera dibentang dan diluluskan Parlimen makin lantang. Wartawan Juliana Syahrin melaporkan. Arena politik tanah air gempa minggu ini apabila Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, antara 3 individu yang dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan menerima rasuah jutaan ringgit berhubung pemberian projek Jana Wibawa. Mereka bagaimanapun menafikan pertuduhan itu dan minta dibicarakan. Sebelum itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membekukan beberapa akaun Bersatu bagi membantu siasatan ke atas wang yang disyaki daripada hasil haram. Kemelut Bersatu mencetuskan semula polemik mengenai ketelusan sumber derma dan perbelanjaan parti politik. Adalah ditegaskan bahawa sumbangan yang diterima oleh Bersatu adalah dari sumber yang sah dan tidak menyalahi undang-undang. Itu menurut Tan Sri Muhyiddin. Namun kesahihan kenyataan itu tentunya antara fokus siasatan SPRM. Apapun ketika ini, semua parti politik tidak perlu memperincikan sumber dana yang diterima kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Akta Pendanaan Politik dilihat sebagai jawapan kepada isu ketelusan penerimaan dan perbelanjaan dana parti politik. Demokrasi akan terancam jika perbelanjaan sumbangan tidak dinyatakan dan tidak ada ruang untuk memberikan keterbatasan atau limitasi had ke atas keabsahan sumber dalaman dan asing. Jadi, apakah status semasa Akta Pendanaan Politik yang digembar-gemburkan sejak beberapa tahun lalu? Saya percaya jabatan-jabatan berkenaan akan meneliti bukan saja SPRM tapi juga ahli-ahli parti-parti politik sebelum ia dikemukakan kepada jawatankuasa pilihan. Walaupun peruntukan penuh rang undang-undang penting itu belum dimuktamadkan, kerangkanya sudah siap dan hanya beberapa perkara belum diputuskan. Antaranya, badan mana yang patut mengawal selia Akta Pendanaan Politik. Perlu diasingkan dan terus diletakkan di bawah dulu yang di-Pertuan Agong macam mana kita meletakkan SPR. Penubuhan sebuah suruhanjaya bebas untuk mengawal selia undang-undang dana politik dilihat pendekatan paling berkesan bagi membantras pembudayaan rasuah politik. Penubuhan sebuah suruhanjaya yang bebas untuk memantau keluar masuk dana politik akan juga memperlihatkan usaha ke arah pengukuhan nilai, ketelusan, accountability dan kompeten. Rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik dicadangkan untuk bacaan pertama dan kedua November lalu, tetapi tertangguh apabila Parlimen dibubarkan untuk pilihan raya umum ke-15. Kini Putrajaya dilihat berpeluang melaksanakan akta ini sebelum pilihan raya negeri Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kalau pilihan raya diadakan pada bulan Julai, hari yang terakhir, bulan yang terakhir untuk penggal ini, untuk banyak negeri, 6 buah negeri lagi, undang-undang tu boleh kita guna pakai. Ketika ini, 116 negara mempunyai undang-undang khusus mengenai pendanaan politik. Justru Malaysia tidak boleh lagi ketinggalan dalam usaha ini. Akta Pendanaan Politik dilihat amat perlu bagi melengkapi undang-undang anti lompat parti demi kestabilan politik tanah air. Peraturan yang jelas mengenai sumber dana juga perbelanjaan parti dan calon semasa musim pilihan raya akan melonjakkan kewibawaan sistem demokrasi negara sendiri. Walaupun mendapat sokongan luas, persoalan utama masih bilakah akta ini dapat menjadi realiti. Seterusnya, membuka lembaran baru pesada politik Malaysia. Juliana Syahrin, TV3.